Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillah, kita patut syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama pada hari ini bincangkan lagi kitab Bulughul Maram yang merupakan himpunan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum yang menjadi sandaran para fuqaha dalam menentukan pandangan sesuatu hukum itu, kaedah memahaminya. Dan ini jelas sekali telah memberikan manfaat yang besar dan fungsi-fungsi yang besar pada seluruh umat Islam dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini bila kita lihat banyaknya kemudahan dalam beribadat fiqh ini, banyaknya hadis-hadis yang bersifat azimah atau bersifat rukhsah. Rukhsah bermaksud keringanan demi keringanan yang diberikan. Dia membuktikan bahawa agama ini dia berfungsi. Fiqh ibadah itu dia berfungsi pada setiap keadaan. Kalau kita lihat keadaan di Gaza kan, bagaimana nak berwudu dalam keadaan tak jahil, macam mana nak mentaati perintah-perintah Allah dalam keadaan tempat solat pun taklah selesa mana kan. Kalau kita bincang tentang nanti fiqh nanti bincang tentang tempat solat tu mesti rata ke, kalau tak rata tanah tu macam mana, yang dikatakan berdiri lurus, macam mana nak berdiri lurus di tengah-tengah bangunan yang runtuh. So macam nak solat kan. So di situ ada pelbagai pandangan fiqh yang akan nyatakan berdiri tegak itu maksudnya apa. Tak bermaksud tempat tu mesti rata. Dia bermaksud tempat tak rata tak apa, yang penting kita berusaha untuk berdiri lurus. Pandangan tu macam tak ada disiplin pula, tak tegak kan. Jadi sebenarnya pandangan tu penting kerana tak semua tempat tanah ni rata. Kalau kita dekat Gaza macam mana nak semayang? Tanah macam tu je, tanah semua dah kena bom dah kan. Kan macam mana kita nak buat kan. Semalam di Rafah tu saya tengok ada orang kena bakar kan. Ada Yahudi telah bakar tempat kemah orang, bakar. Ada anak-anak yang dalam keadaan terbakar. Terlihat kat sana. Jadi kita tengok di Gaza itu, orang-orang Palestin, orang Gaza ini mereka telah hilang semua benda. Bangunan semua hilang, tanah mereka, tempat tinggal, keluarga semua hilang. Yang tak hilang cuma agama mereka. Agama Islam dalam hati mereka tak hilang. Mereka dibakar macam mana pun, tetap dia kata Allahu Wali, Allahu Nasir. Dia tetap Allahu Akbar. Tak hilang agama mereka, walaupun kita hilang segala-galanya lah dalam dunia ni. Kalau kita tengok kita semua hari ni, kita ni memiliki segala-galanya kecuali agama. Mungkin macam itulah kan. Kita memiliki semua benda, rumah ada, tanah ada, tapi hidup beragama tu kita tak ada. Sebaliknya mereka semua hilang semua benda, tapi mereka memiliki agama. Tetap untuk hati mereka, kalau tak boleh sebut Allah Wali, Allah Nasir tengah-tengah susah tu, oh hebatlah kan. Kita tak tahu nak cakap macam mana kita ni. Tapi itulah dia orang-orang generasi pembebas Al-Aqsa. Di sanalah mereka, mudah-mudahan mereka semua dalam rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Pada hari ini kita nak sambung lagi perbincangan fiqh kita ni. Bila saya sebut macam tu tadi, mukadimah saya sebut macam tu, itu sebab kita tengok dalam fiqh ni, bila ada hadis-hadis yang kelihatan memudahkan urusan, ada pandangan fuqaha yang kelihatan memudahkan urusan, kita jangan pandang lekeh, takkan macam tu kan, yang pandang itu. Sebab kita tak berada pada suasana-suasana yang tertentu. Kalau kita susah nanti kan, contohnya Nabi SAW tak bagi membazir pada air, nak berwuduk pada air yang mengalir. Dia kata air sungai je pun takkan ada buat membazir. Jangan cakap sebab kita punya air banyak. Akan datang kalau air tak ada nanti, baru dia tahu macam mana berfungsi hadis Nabi tu kan. Baru dia tahu macam mana. Nak mandi itulah airnya, nak minum itulah airnya, nak wuduk itulah airnya. Itu dia nak buat. Baru dia tahu pesan Nabi supaya jangan membazir, walaupun air itu dalam sungai yang mengalir, baru dia tahu fungsi dia macam mana. Okey, hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-6 daripada bab izalatin najasah, membersihkan najis. Bab ini ialah bab yang ke hadis yang ke-6 kan. Okey, hadis yang ke-6 sambungan daripada kelas kita yang lepas. Wa Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damin hayd yusibu ath-thawb tahuttuhu thumma taqruduhu bil ma' thumma tansahuhu thumma tusalli fihi. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang diriwayatkan daripada seorang wanita sahabat Nabi SAW yang namanya Asma binti Abu Bakar. Ini ialah anak Abu Bakar As-Siddiq, nama dia Asma. Bahwasanya Nabi SAW telah sebut dalam sebuah hadis tentang darah haid yang mengenai kain supaya digosok dan dikikis menggunakan air ataupun dikikis dalam air. Lepas tu basuh dia dengan air, kemudian salatlah seperti biasa. Salat seperti biasa padanya. Okey, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Okey, apa fiqh hadis ni yang pertama? Fiqh hadis ni yang pertama ialah darah haid itu najis. Kalau tak najis takkan Nabi suruh basuh kan? Hukum darah haid itu najis. Kalau dia ada pada pakaian, kena cuci. Kemudian wajib membasuh tempat yang terkena darah dengan air dengan bersungguh-sungguh menghilangkan kesannya dengan cara apa yang Nabi sebut, kikis, gosok, basuh sampai kesan dia hilang. Okay, cara hilangkan semua najis dalam bentuk cecair ialah gunakan air. Najis yang bentuk dia cecair, air kencing ke, darah ke, nak cuci dia, gunakan air juga. Di samping kena gosok dan juga basuh agar kesan dia tu hilang. Okey, hadis ni juga dia ada satu perkataan bahasa Arab kan. Yang hadis yang sebut dalam perkataan ni ialah ni. Tandahuhu. Dalam bahasa tandahuhu ni maksudnya ialah, kita pernah tengok tak orang basuh tangan dengan kendi kan. Basuh tangan. Ada orang yang basuh dengan cara dia ambil kendi tu, dia basuh, air tu banyak. Basuh tangan dia macam tu. Ada orang yang dia curah sikit, tapi dia gosok-gosok macam tu. Dia gosok-gosok, curah sikit lagi, dia gosok-gosok tangan dia kan. Mana lebih mendapati dengan sunnah Nabi? Gosok-gosok tu. Sikit air, gosok-gosok tu sunnah Nabi. Dia bukan curah je, ada lagi lah curah pakai air, bukan. Dia basuh, ambil air sikit, gosok. Tandahuhu ni maksudnya ialah guna air sikit, tapi gosok banyak. Bahasa Melayu dia apa? Tak ada bahasa Melayu. Maksud tepat tentang tandahuhu kan. Ada jumpa tak bahasa Melayu perkataan ar-rai yang saya cakap kelas bila saya cakap kan. Dalam bahasa Arab kalau hilang haus dia sebut rayyan atau rai. Kalau Melayu ni kalau lapar, lepas dah makan nasi kenyang kan. Kalau haus lepas minum air apa? Hilang haus bukan, hilang haus tu bukan. Ini istilah khas habis. Apa istilah khas dia? Tak ada kan. Arab kata rayyan. Rayyan ni ialah hilang haus lah. Tapi bahasa Melayu dia apa? Perkataan khas dia. Kalau lapar, kenyang. Kenyang tu lah. Bukan hilang lapar. Kenyang kan. Tahu perkataan juga lah perkataan dia. Tak jumpa kan.
Tak ada saya rasa. Ini perkataan lain yang Melayu tak terjemahan. Tsumma tandahu. Kemudian gunakanlah air dengan jimat tu, berarti ambil air sikit, gosok banyak. Tandahu tsumma tusalli fihi. Lepas tu, okey, maksud tandahu ni dia ada satu amaran keras, membazir. Masa basuh najis ni jangan membazir. Sebab agama tahu kita tengok najis kita geli, kita nak basuh betul-betul kan. Tapi mesti berdisiplin, jangan sampai bazir air. Tetap agama tak bagi bazir. Ya. Ya, maknanya daripada air yang mengalir pun tak ada surah membazir. Maknanya ialah mungkin ambil air yang tengah mengalir tu, ambil sikit, gosok. Ambil lagi, gosok. Mungkin macam tu. Tapi dia tak menjadi kewajipan. Adakah mesti macam tu? Tak semestinya. Ada yang duduk dalam sungai, basuh je lah kan. Boleh juga macam tu. Tapi still ada suruhan jangan membazir. Nabi nak bagi syarat, pembaziran tu satu benda yang merupakan bisikan syaitan supaya suruh membazir. Tak apa, air banyak, bazir banyak. Hujan bau turun ni, guna lagi banyak. Tak boleh macam tu. So agama tetap sebut jangan membazir masa menggunakan air, tak berlebihan. Tak boleh membazir. Walaupun kita ada satu perasaan yang geli dengan taik tu, dengan najis tu, tapi jangan membazir. Okey, kemudian kesan warna darah, ini satu benda penting kan. Kesan warna darah tu, jika sukar dihilangkan, akhirnya dia akan dimaafkan. Kesan darah, kesan najis lah. Kalau tak boleh hilang, akhirnya dia akan dimaafkan dengan syarat telah berusaha membasuhnya untuk menghilangkan warnanya. Ini berlandaskan dalil yang akan disebut pada hadis yang berikut ni. Nabi kata tak membahayakanmu kesan yang ada tu jika masih ada kat situ. Okey, jadi yang dimaafkan ni bab penting ni. Sebab ada banyak kesan najis yang akhirnya tak boleh hilang. Kita dah sental macam mana pun kan. Gunalah Clorox sekali pun, tak boleh hilang kan. Ha. Betul, boleh tak salah? Boleh. Masuk mesin tu boleh masuk semua kan. Lainkan kalau najis yang dia punya air tu besar lah, kita kena cuci kat tempat lain dulu supaya jangan campur. Tapi kalau tinggal kesan saja masuk kan. Masalah. Okey. Jadi apa lagi contoh hari ni yang dimaafkan ni? Banyak tak contoh dia? Kesan-kesan darah yang tak hilang, kesan yang tak hilang kan. So dia tak dianggap kotor dah. Kalau dah berusaha nak sental dah, dia tak dianggap kotor. So dia akan dimaafkan. Sebab hadis berikutnya ni ialah hadis daripada Abu Hurairah. Qalat Khawla ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma' wa la yadhurruki atharuhu, akhrajahu Tirmizi. Okey. Kata Abu Hurairah, Allah bertanya, wahai Rasulullah, kalau darah itu tak hilang macam mana? Meskipun darah itu tidak hilang, meskipun ni hilang, jika tak hilang juga macam mana? Dia dah sental dah gosok dah, tak hilang juga bekas-bekas darah tu. Atau bekas-bekas najis yang lain kan, yang dah lama, yang dah kering sangat kan, tak hilang lah bekas tu, dah gosok dah. Nak buat macam mana? Saya ada kitab-kitab lama saya, yang abang saya bagi dulu kan, daripada Jordan bagi kan. Dia bagi tu, dia suruh ambil kat rumah, tengok kitab tu, yang taik cicak dah kena tu, kita jentik-jentik, gosok-gosok, pakai berus yang kering pun tak hilang je lah. Kalau kena air kan tu, dah rosak kitab tu kan. Macam mana kita nak buat? Jadi akhirnya saya pastikan tak ada bau, tak ada apa lah. Cukup lah. Tak ada bau, warna ada tapi tak ada bau, tak ada rasa, cukup lah tu. Warna susah nak hilang. Susah nak hilang. Kalau masuk pakai air kan, habis kitab tu. Jadi, ya. Wallah ta'ala tak ada. Ada tempat boleh buat ke gitu? Kalau ada, dia boleh buatkan, dia buatlah. Saya tak tahu lah mana. Tapi hadis macam ni, dia kata cukup bersihkan saja dengan air, bekas dia tu. Kalau ada bekasnya lagi, dan bekasnya itu tak mengapa bagimu. Kalau dah bersihkan dah sungguh-sungguh dah gosok tak hilang juga, tak mengapa. Yang ni juga, ni juga Nabi SAW dalam hadis yang lepas kita belajar kan. Aisyah dah cuci dah kikis dengan cukur dah. Tapi bila Nabi pakai solat, Aisyah nampak ada lagi dah bekas tu lagi kan. Ada lagi kesan dia tu. So Nabi SAW anggap ini semua benda yang dah dimaafkan, tak ada. Yang penting dah cuba basuh. Dah kau tak hilang macam mana kan.
Okey, hadis ni riwayat Tirmizi, cuma ada masalah sanad sikit, dia tak menjadikan ni tak boleh buat hujah. Dia still boleh dibuat hujah hadis ni. Okey. Jadi dia di atas semua hadis-hadis ni habislah bab tu. Habis ke 77 hadis daripada bab tentang kaedah menyucikan najis. So yang ni basic je lah, 7 hadis tu. Kalau pergi dalam kitab-kitab yang lain yang muktamad, dia akan lebih membahaskan perincian detail pada hadis-hadis ni. Okey, kita masuk pada hadis berikutnya, iaitu pada bab ini hadis tadi kan. Ni belum baca yang ni. Tak wajib guna barang kesat seperti bahan yang digunakan untuk mensamak ataupun sabun untuk menghilangkan warna najis dan melenyapkannya air dia sebaliknya sudah mulai gunakan air. Okey, hadis yang tadi tu yang ni menunjukkan bahawa guna air pun dah memadai tanpa ada apa dia? Tanpa ada apa? Tanpa ada bahan-bahan lain seperti sabun ke, klorok ke kan. Nak guna boleh. Kalau tak ada pun memadai gunakan air. Memadai gunakan air. Sudah memadai. Jadi tak perlu cuba, tak perlu wajibkan sabun, tak perlu wajibkan sabun cat kapak ke, tak perlu wajibkan. Memadai dengan air. Sebab apa memadai dengan air? Tak semua orang mampu untuk nak beli semua sabun-sabun tu tau. So relevan tak pandangan ni? Memadai dengan air lah. Zaman Nabi main, sebelum sabun ni wujud, Nabi guna apa? Tanah. Tanah tu ialah ejen pencuci tanah. Dia boleh menyuci kan. Sabun Nabi dulu tanah. Aisyah pernah sebut Nabi ambil tanah untuk melumur kepada Nabi ambil mandi. Tanah. Benda yang hari ni kita mungkin rasa macam tak suka, tapi itu merupakan satu kebiasaan yang Nabi buat. Okay, so memadai menggunakan air. Sabun kalau ada gunalah, tapi memadai dengan air. Tak wajib gunakan barang-barang kesat. Sabun ke untuk nak samak tak wajib. Kalau nak bersihkan ain ataupun bekas-bekas najis, memadai gunakan air. Okay, sisa bau najis atau warnanya tak membuat mudarat bila mana sukar untuk dihilangkan. Jadi akhirnya bila dah tak hilang tu, dia punya warna, dia punya bau pun tak bagi mudarat sebab dah tak hilang kan. Ini fiqahnya lah. Tapi kalau hari ni dah bau pun tak hilang, nak pakai tak? Tak payah pakai lah kan kalau kita ada banyak baju. Suasana zaman ni yang kata tak wajib, kalau tak hilang tak apa ni, suasana masa bila? Masa umat Islam, baju pun berapa helai sangat. Jadi kita akan tengok nanti, Nabi pernah suruh para sahabat kan. Para sahabat tanya Rasulullah, kain yang ada ni je, tutup yang mana? Nabi kata tutup bahagian pusat sampai ke bawah, atas tak pakai. Betul, itulah pakaian Bilal bin Rabah. Jadi sahabat itu kita tak boleh bayang dia ni dalam almari ada 5 baju. Tak ada. Tak ada. Sebahagian besar sahabat ni pakaian dia macam itulah. Nabi kata ada selai kain dia, Nabi kata tutup yang bawah, atas air tutup. Itu buktikan bahawa sebenarnya solat berlenging ni bukan satu yang disuruh dalam agama. Ada tak orang lelaki sembahyang pakai kain dekat rumah? Ada tak? Ada kan? Padahal dalam almari dia ada baju kan? Kita tak suami kita kat rumah, solat pakai kain. Tuan Najis semua dia tak pakai kain dekat rumah. Panas kan pakai kain je lah. Bayang kan? Ada tak orang buat? Ada. Tapi hukum dia tu boleh ke macam tu? Baju banyak tak pakai? Tak boleh. Sahabat ni kan, sahabat ni dah tak ada baju, kain dia ada, baru Nabi bagi. Nabi tu tutup bawah, atas berlenging je. Tu tak ada baju macam tu lah cara ni. Kalau ada baju, pakailah baju. Okey, jadi akhirnya kalau tak boleh dah hilang pun tak mudaratkan pun. Tapi hari ni kalau suasana ni berlaku, kita kata pakai baju lain ataupun baju tu jemur sampai dia kering betul hilang baru pakai sebab dia akan ganggu orang nanti. Okey, disunatkan merubah kesan warna darah dengan sofra atau minyak za'faran. Ini hadis yang lain dia sebut kalau dah tak hilang dia punya warna, sebab apa dia disunatkan untuk ambil za'faran ni sofra dan juga za'faran. Za'faran ni apa tu yang warna kuning tu, yang dia daun apa, daun za'faran tu kan. Dia ada warna kan. Dia bukan daun. Stigma bunga. Sebab dia mahal. Jadi dia warna kan. Jadi agama ni dia sunnahkan untuk ambil warna yang original ni untuk letak kat tempat najis supaya orang tak nampak tu najis. Sebab dia akan menimbulkan rasa tak suka orang nanti. Apa ni kan?
Jadi biarkan dia jadi warna lain ataupun biarkan orang anggap oh ni za'faran. Apalah. Okay, hari ni apa yang kita buat kalau ada kesan-kesan warna tu yang kita buat ni apa? Kadang-kadang. Ha? Tak apa, tak inai. Kalau rambut dah ada putih sangat tak inai pun tak apa kan. Pulanglah. Tapi agama ni dia tak ada masalah kalau ada satu pewarna untuk nak hilangkan warna dia, nampak bukan macam warna najis, tak ada masalah. Kita boleh buat kat situ. So dia praktikal hari ni untuk semua benda-benda yang najis yang terkesan, kesan susah nak hilang, boleh buat demikian. Okey, habis bab ini kita masuk pada bab yang baru iaitu Kitabut Taharah, kitab yang pertama, masih kitab yang pertama iaitu bab tentang wuduk. Habis bincang bab air, bab cara menyucikan najis, barulah masuk bab wuduk. Sebab nak wuduk ni kita mesti suci dulu. Kan? Orang yang berhadas kalau dia berwuduk tak mandi wajib tak boleh. Dia kena mandi wajib dulu baru dia boleh berwuduk. Okey, masuk baru pada bab wuduk ni. Oleh sebab bab wuduk ni Ibn Hajar tengok ada banyak dia punya khilaf-khilaf yang berbagai seperti bab-bab lain. Jadi hadis yang Ibn Hajar pilih yang pertama ni ialah hadis yang menerangkan betapa agama ini dia tak nak umat dia susah. Sebab kita akan melihat bukan dalam kitab ni lah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang mu'tamad, mazhab apa sekalipun, kita akan dapati ada banyak kaedah-kaedah wuduk yang akhirnya menunjukkan bukan susah tapi detail sangat. Sampai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dalam beberapa riwayat, dia berwuduk sampai wajib basuh mata. Tapi dia kata ni wajib untuk dia aku, tak wajib pada orang lain. Sebab dia tengok Nabi masa berwuduk tu macam tenyih-tenyih mata Nabi. So dia anggap wajib basuh mata ni. Masa berwuduk pun dia wajib basuh mata je. Dia kata aku tak wajib kepada orang lain. Wajib untuk dia aku je. Tak apalah kan. Nak beratkan diri sendiri tak apa, jangan beratkan orang lain. Okey. Jadi Ibnu Hajar dia buka bab wuduk ni dengan satu hadis yang dia nak bagi perhatian, nak suruh perhatikan bahawa agama ni dia syarat dengan unsur-unsur yang memudahkan. Okey, hadis Abu Hurairah sebut dalam hadis Nabi ini Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Dalam hadis ni sabda Nabi SAW, kalau tak memberatkan umat aku, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak, bersugi pada setiap kali wudu. Kalau tak berat kan, masa sekarang ni bersiwak tu memberatkan tak? Memberatkan lah kan? Apa ni tak ada. Tetapi kalau nak diusahakan siwak boleh tak? Boleh je. Nak usahakan siwak boleh. Boleh cari siwak ni kan, dan boleh wajib kan. Tapi cumanya benda tu walaupun boleh diusahakan, mudah, ada kemudahan tapi tetap diberatkan. Benda yang boleh diusahakan pun Nabi kata berat. Maknanya benda ini akhirnya Nabi SAW sebut dengan cara laula an asyqa ala ummati. Akhirnya dipermudahkan sebab dia memberatkan umat. Dalam agama ni ada benda yang daripada ringan jadi berat. Ada benda berat pun taklah berat macam mana. Ada benda yang berat jadi ringan. Ada benda yang sama je. Apa contoh benda yang daripada ringan diberatkan? Ada tak contoh? Solat asalnya berapa rakaat? Satu. Asalnya solat ni tak ada 4 rakaat. Semua 2 rakaat. Kecuali maghrib dan subuh kekal lah. Maghrib dan subuh kekal. Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat kekal. Zuhur dengan asar ni dan juga Isya asalnya berapa rakaat? 2 rakaat sebenarnya. Kan? Tapi akhirnya Allah tambahkan 2 rakaat lagi jadi 4 zuhur, 4 zuhur, 4 asar dan 4 Isya. Asalnya 2. Tapi jadi 4. Dan 2 itu dikekalkan kembalikan balik 2 itu bila solat musafir. Solat musafir jadi 2 balik kan? 2 balik itu bukan baru tau. 2 balik itu ialah kembali pada asal sebenarnya. Bermusafir yang 2 rakaat itu ialah solat asal kaum muslimin. 2 rakaat sahaja, bukan 4. Jadi Allah jadikan solat tu kembali pada 2 balik semasa bermusafir. Walaupun dia tambah lagi 2, tapi tak berat mana pun. Tambah kan? Apa dia yang daripada berat ke ringan? Banyaklah yang tu. Daripada berat yang ni sama juga. Daripada berat jadi ringan. Banyak kan?
Yahudi banyak terima benda macam tu yang diberatkan dengan balik. Sebelum ni kita dah bincang Yahudi ni dia daging tak boleh makan. Akhirnya syariah Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya boleh makan balik. Sebab apa? Dah maafkanlah perbuatan lama mereka yang pernah menyembah lembu sampai lembu tak boleh makan. Okay, jadi ringankan balik. Allah ringankan balik dengan syariah Nabi Allah Yahya alaihi salam. Yang sama-sama. Benda tu bila berubah pun sama. Apa dia? Perubahan kiblat. Daripada Kaabah pergi daripada Al-Aqsa pergi Kaabah. Berubah syariah tapi sama. Tak ada berat, tak ada ringan. Sama kan? Okey, tapi yang banyak sebenarnya macam ni. Kalau memberatkan, maka dia akan diringankan. Ini bukti besar bahawa agama tak suruh kita memberat-beratkan fiqh kita. Okey. Jadi hadis ini dia sebut keutamaan memudahkan dalam perkara agama dan setiap apa yang boleh memberatkan hukum dia makruh. Jangan beratkan fiqh, jangan berat-beratkan fiqh. Kena beratkan pun berat kat diri sendiri tak apa. Jangan suruh orang lain macam tu. Jangan. Saya tahu orang Melayu kita ni kadang-kadang bagi dia lagi berat lagi Allah terima, lagi Allah suka. Sebenarnya dalam fiqh tak macam tu. Allah dia kaya dengan rukhsah. Lagi ringan tu, lagi kita taat perintah Allah, Allah suka macam tu lah. Dan ada hadis Aisyah sebut Nabi SAW taklah beri dua pilihan, melainkan dia akan pilih apa? Qad ikhtara aisarihima. Nabi akan pilih yang ringan untuk umat dia amalkan, untuk dia praktikkan. So memberat-beratkan apa yang ringan, hukum ni makruh. Jangan berat-beratkan. Kemudian yang ni kaedah ni, ungkapan perintah fi'il amar bila tak disertai qarina yang mengikatnya menunjukkan makna wajib. Okey, tengok hadis ni balik kan. Hadis ni sebab apa tak edit wajib siwak tu? Sebab dia memberatkan. Dia memberatkan, maka tak edit wajib. Yang dikatakan dalam kaedah ini, ungkapan perintah bila tak disertai qarina yang mengikatnya menunjukkan wajib. Maknanya contoh macam ni. Pergi salat di masjid, hukum dia wajib tak? Wajib lah kan? Tapi sebab apa dia tak menjadi mutlak wajib? Sebab apa? Ada qarina. Contohnya Nabi pernah sebut kalau kilat berdentu, hujan pula, malam yang sejuk sangat sampai sungsung, Nabi kata solatlah kat rumah. Jadi itu ada qarina, ada bukti. Qarina itu maksudnya bukti bahawa sesuatu yang wajib tu akhirnya tak dimutlakkan kerana ada sebab lain yang mungkin boleh menghalang dia kepada wajib. So taklah jadi wajib mutlak. Sebab ada qarina kan. Macam siwak tadi tak wajib sebab apa? Sebab menyusahkan. Sebab dia akan menyusahkan. So jadi sunat je lah. Boleh, boleh. Tapi apa yang susahnya? Sebab mungkin nanti orang akan cari kayu tu. Atau susahnya mungkin orang balut tangan. Tangan dah berbalut. Itu susah. Sama juga macam solat bersama dengan najis. Adakah mutlak batal solat kalau ada najis? Sebenarnya tak mutlak tau. Tak batal. Sebenarnya tak batal secara mutlak. Sebab ada sahabat Nabi yang Nabi suruh pakai kain tebal dekat kemaluan dia sebab dia kena penyakit sil-sil baul. Kencing tak tus tu. Kencing tak tus. Jadi akhirnya, jadi akhirnya kan, benda yang wajib itu seperti solat mesti tak ada najis, dia wajib mesti bersih. Tapi dia bukan wajib mutlak kerana ada rukhsah lain yang orang akan hadapi menjadikan benda itu kan ringankan. Contohnya hari ini, apa hukum solat dalam keadaan orang ada beg kencing tu, apa yang dekat hospital tu, ada orang yang sakit tu kan. Dia solat dalam keadaan kemaluan dia tu dibalut dengan salur, cantum dengan najis dia kat tepi ni dia punya. Air kencing kat tepi tu, dia bawa air kencing sekali. Sebab apa? Sakit. Boleh tak solat macam tu? Akhirnya boleh. Akhirnya boleh. Solat dengan air kencing kat tepi. Sebab sakit, tak boleh nak buang kencing dengan cara yang biasa. Saya pengalaman jaga atuk saya macam tu lah. Atuk saya nak solat, nak pergi tandas. Atuk jangan bangun, jangan bangun. Atuk tengah sakit, solat dia tak apa. Air kencing lah ni, air kencing lah, dia kat tepi. Dah salut dengan dia punya kemaluan dia, dah balut, jadi air kencing kat tepi, dia pun solat macam tu. Ambilkan dia untuk solat dah dia. Kan? Ada soalan tadi? Ni. Wajib.
Menunjukkan perintah tak disertai qarinah. Maknanya perintah tu tak, perintah Nabi tu tak ada hadis lain yang macam bukti bahawa dia tu ada kelonggaran. Wajib lah. Itu maksudnya wajib. Tapi setiap benda kan mesti ada qarinah yang menunjukkan tak mutlak wajib tu. Mesti ada qarinahnya. Contoh macam kita belajar tadi macam solat mesti suci pun ada qarinah lain. Kalau sakit akhirnya diringankan kan. So tak wajib maknanya. Dia menunjukkan makna wajib. Kalau tak ada qarinah, tak ada bukti Nabi longgarkan, menunjukkan wajib. Kalau ada bukti, wajib. Tapi taklah secara mutlak dia wajib. Jadi pengalaman kita banyak tentang orang yang sakit dalam keadaan dia nak solat dalam keadaan sakit tu banyak. Okey, disunatkan bersiwak sebelum wuduk, jadi hukum dia sunat lah. Sebab dia agak menukarkan. Kalau nak bersiwak dengan tangan, dengan jari pun boleh. Tapi kalau jari dah berbalut, macam mana kan nak bersiwak? Kalau wajib kan, macam mana nak kena buka balutan, nak kena gosok. Dia agak sukar. Jadi sunnah lah, sunnah Nabi SAW. Atas dasar inilah hadis siwak disebutkan dalam bab berwuduk. Dia sunat, siwak tu. Cuma saya ingat kalau ada lah kayu siwak, kita nak bersiwak. Kalau nak solat, jangan letak atas sejadah. Nanti orang sebelah nampak. Bila orang sebelah nampak, orang tengok, gigi dia ada apa kat situ. Dia ganggu orang lain. So letak tempat yang orang tak nampak lah, kayu sugi tu. So poket tu okey juga. Saya ingat, sebab pengalaman kita, mulut orang ni busuk ke wangi? Mulut busuk lah kan. Jadi bila kawan solat kat sebelah, dia nampak kayu siwak kawan tu, dan takut-takut dia pun tak senang dia rasa. Jadi kayu siwak tak nak kucing. Ataupun tak kawan dia kan. Okey, Rasulullah SAW sangat balas ihsan kepada umat dia. Ihsan Nabi tu, Nabi tahu ada benda yang memudaratkan, yang memberatkan umat dia. Nabi tak suruh umat dia buat. Okey. Hadis berikutnya, hadis ni dengan hadis yang ketiga dia bercantum. Dia sama hadis ni. Okey. Dia akan dihuraikan pada fiqh hadis yang sama. Hadis kedua ni daripada Umran, daripada Uthman. Daripada Umran, sesungguhnya Uthman da'a bi wudu'in. Uthman dia minta diambilkan bekas wudu. Beza wudu dengan wudu beza kan. Wudu ni bekas wudu. Okey, lepas tu Uthman pun ambil bekas wudu tu, dia pun basuh dua tangan dia 3 kali. Kemudian dia pun berkumur-kumur. Kemudian dia pun istinsyak, dia masukkan air dalam hidung, dia buang. Wastansar, dia istinsyak, dia masukkan air dalam hidung. Lepas tu dia tansar, dia buang balik air tu. Lepas tu dia pun membasuh muka 3 kali. Basuh tangan 3 kali, tangan kanan sampai siku. Kemudian basuh pula tangan kiri 3 kali. Seperti itu. Lepas tu dia sapu biraksihi, sapu pula dia punya kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai ke buku lali 3 kali. Kemudian basuh kaki kiri pula seperti itu. Rasul Osman kata, ra'aitu Rasulullah SAW alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada muttafaqun alaih. Kata Osman, macam itulah aku lihat Nabi SAW berwudu. Dia kata kepada siapa? Kepada Umran. Okey, hadis ini ialah hadis pertama yang nak bagi tahu kaedah wudu daripada hadis Uthman yang mengajarkan kepada Umran. Umran ni sahabat Nabi, Uthman sahabat Nabi, dia ajar kepada Umran. Sebagian riwayat kata Umran ni dia tabi'in, dia nak belajar wudu dengan Uthman. Allah Taala alam dah. Okey. Jadi kaedah ini kita mendapati beberapa perkara. Dia ada benda yang sunat, ada benda yang wajib dalam hadis ni. Jadi Ibn Hajar dia letak hadis ni awal nak bagi tahu gambaran umum kaedah wuduk tu bagaimana. Okey. Ini hadis yang seterusnya ini dia nak cantum tapi dia nak huraikan sekali sebab hadis ni menyebut tentang satu bab tentang basuh kepala kan. Hadis daripada Ali tentang sifat wuduk Nabi SAW. Kata Ali, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Ali kata Nabi tu basuh kepala dia sekali je. Bukan basuh, sapu. Masaha sapu kepala sekali basuhan. Okey, barulah Ibn Hajar, barulah kita huraikan sekali hadis ni. Fiqah dia apa? Okey. So hadis 2 dengan 3 ni, fiqah dia bersekali sebab nak huraikan tu. Cara basuh kepala. Okey, cuba kita tengok apa fiqah dia. Okey, ni awal. Ulama sepakat,
minta tolong pada orang untuk bawakan air, perbuatan ni tidak makruh. Tolong ambilkan saya air wuduk, ambilkan air, ambilkan air wuduk, tak makruh. Tidak makruh. Minta tolong orang kan, ambilkan air wuduk tidak makruh. Tapi kalau sampai tahap wudukkan saya, itu melampau. Itu melampau. Melainkan kalau dia sakit lah, dia sakit. Kenapa bab ni penting? Sebenarnya kenapa bab ni penting? Sebab dalam kes, ada satu lagi kes kan, sahabat Nabi SAW, dia bab ni Ibn Hajar letak sebab apa? Sebab ada satu kes para sahabat, para tabi'in ke sahabat, saya lupa dia punya kes macam mana. Dia ada hamba. Hamba tu dia suruh ambilkan air wuduk dan wudukkan dia sekali. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Dia sebenarnya menyanggahi sifat tawaduk satu orang insan. Contohlah kita ada orang gaji kan, dia dah masak kat rumah. Kita duduk kat atas meja nak makan, hidangkan saya lauk ni. Lauk dah atas meja dah. Dia nasi kat depan ni. Ambilkan saya nasi. Ambilkan lauk tu, balik dia ambil sendiri. Dekat je pun. Perbuatan ni perbuatan apa sebenarnya? Tak tahulah, dia bukan malas. Dia tak tahu apa. Nak menampakkan dia bos sangat. Padahal orang gaji dah masakkan dah. Makanan dah tirang atas meja dah. Nak ambil pinggan, cedok nasi, ambil lauk sendiri. Itu pun dia suruh orang gaji buat. Walaupun perbuatan tu tak salah, boleh sebab bayar gaji kan. Tapi dia akan menyanggahi sifat tawaduk insan. Dia akan menolak karamatul insan. Dia akan menolak benda tu. Jadi Ibn Hazal bagi tahu hadis ni, nak suruh ambilkan air tak apa. Kalau wuduk pun orang kena buatkan, itu melampau. Jadi kalau tolong basuhkan wuduk sekali, itu makruh. Kecuali sebab yang diizinkan syariat. Kalau orang dah terlantar, dah lumpuh ke, ambilkan wuduk tak apalah. Okey. Hadis ni disunatkan basuh kedua tapak tangan sebelum masukkan dalam bekas untuk ambil air. Berarti kita nak wuduk dalam hadis Usman tadi kan. Nak wuduk ni sunat dia yang pertama ialah bukan celup air dalam bekas tau untuk basuh tangan. Cara dia ialah ambil gayung, curahkan air untuk basuh tangan keluar daripada bekas air tu. Kalau air senang dah ada pipe, buka pipe, basuhlah air, basuh tangan. Kalau ada kolak, ada bathtub tu, nak kena ceduk tangan dalam tu ke? Tak, itu tak disunnahkan. Cara dia ialah ambil gayung, basuh tangan kat luar. Kerana Nabi sebut fa'innahu la yadri aina batat yadah. Kau tak tahu mana pergi tangan kau tadi. Terutama masa bangun tidur kan. Tadi tangan kita buat apa? Masa bangun tidur. Fikir-fikir sendiri. Tangan tu pergi mana masa tidur tadi? Pergi mana tangan tu? Merayau. Pergi mana tangan tu? Kalau ada merayau kat mana? Kalau gaul kat mana? Fikir sendiri. Masa tidur ni, tangan kita kadang-kadang dia menggaul macam mana? Gaul sana, gaul sini, gaul ketiak dia. Lebih malam kalau dia menggaru, kemaluan dia lah. Itu yang Nabi suruh ambil air basuh kat luar. Terutama masa subuh. Kerana tidur tadi tak tahu tangan tak kat mana. So Nabi suruh tu sangat menjaga kebersihan. Satu air yang sedang bertakung, so cedok basuh kat luar. Jangan basuh kat dalam. Khawatir ada najis tadi, kita dah garu belakang, garu depan. Sebagai orang lelaki macam tu ada gaul belakang, gaul depan lagi kan. Habis. Jadi tangan tu tak tahu letak kat mana, kita basuh kat luar. Jangan basuh kat dalam. Okey, jadi sunat dia ialah basuh tangan kat luar. Basuh tangan. Lepas tu ambil air itu masuk dalam hidung. Itu nama dia istinsyaq. Lepas tu hembus balik istinsar. Istinsyaq dan juga istinsar. Sunat hukum ya, sunat. Ni tadi kan. Mula-mula basuh tangan 3 kali. Ni. Faghasala kaffai, basuh tangan 3 kali. Lepas tu istinsyaq. Berkumur-kumur dulu. Basuh berkumur-kumur. Berkumur-kumur, kemudian barulah istinsyaq dan juga istinsar. Dia sebenarnya praktikal lagi best. Nanti kalau minggu depan, kalau akrab ada tak bekas yang besar hitam tu kan. Kalau nak buat sini nanti lecak nanti. Jatuh air kat sini. Kita buat wuduk yang ikut cara yang Osman ajar ni. Mula-mula sekali kita basuh tangan, lepas tu berkumur. Air yang kita nak kumur tu air yang sama masuk dalam hidung. Sekali. Dia sekali sebenarnya. Maksudnya
Summa tamadmada wastansyaqa. Dia kalau ada summa, tak ada summa, beza. Ada waw, tak ada summa, bermaksud sekali. Berarti Osman dia ambil air tu berkumur-kumur, air yang sama masuk dalam hidung. Tengah berkumur-kumur tu dia biarlah air dalam hidung dulu. Dia buang air yang dikumurkan, lepas tu dia istinsar. Dia buang kiri, buang kanan. Air tu. So jimat tak air tu? Jimat lah. Nah, asing-asing boleh, tapi lebih sunnah penjimatan air tu, air yang masuk dalam mulut juga air yang bekas tu, yang air masih lagi ada masuk sama. Dia kalau biasa buat, kita dah biasa. Masuk air kan? Dah biasa. Kalau biasa buat, dia biasa. Kalau pedih maknanya kena biasakan lagi. Kalau tak biasa tak apalah, tapi cubalah biasa-biasa kan. Sebab ini sunnah. Ini sunnah. Jadi Uthman dia buat macam tu, masukkan sekali air tu, lepas tu baru dia istinsyak. Istinsyak, okay? Okey. Lepas istinsyak, kemudian dalam basuh tapak tangan, disunatkan basuh beberapa anggota wuduk sebanyak 3 kali. Lepas dah umur, masuk dalam hidung, lepas tu barulah start basuh anggota wuduk. Sunat 3 kali. Muka, tangan, kaki, kepala, semua 3 kali. Menurut pendapat jumhur ulama, 3 kali ini hukumnya sunat. Yang wajib ni berapa kali? Sekali yang wajib. Yang 3 kali hukum dia sunat. Bukan wajib. Sekejap. Yang kepala dia dah khas sikit. Kenapa kenapa ada hadis lain yang Ali tegaskan yang kepala tu tetap sekali. Nabi SAW masa basuh semua 3 kali, tapi kat kepala tu sekali. Kan? Jadi membuktikan bahawa yang kat kepala dia tak ada 3 kali, dia sekali basuhan. Tapi still khilaf lagi lah. Okey, hukum 3 kali itu sunat, bukan wajib. Kerana terdapat hadis sahih yang menegaskan bahawa Rasulullah SAW melakukan basuhan wuduk sebanyak 1 kali basuhan. Okey. Bab siku pula, masa basuh tangan, kedua-dua siku hendaklah dibasuh bersama dengan kedua-dua tangan. Bermaksud bukan sampai siku, tetapi bersama dengan siku sekali. Sebab hadis tadi dia sebut tentang ma'a kan. Ma'a ni bermaksud basuh tangan tu sekali, tangan tu kena sampai ke siku, sampai habis siku tu. Bukan ke siku sahaja. Dia benda tu kadang-kadang kita ada perbahasan tentang perkataan. Kalau saya kata saya dah sampai masjid, maknanya sampai masjid maknanya dah masuk parking ke kat dalam masjid. Itu masalah dia kan. Kalau saya dah sampai dah ni, kat mana? Kat masjid. Maksud dah sampai tu dekat dalam saf depan ke ataupun kat parking? Tak tahu macam mana kan. Kalau on the way lagi tak tahu. Saya on the way lagi pening. On the way tu kat rumah lagi ke atas jalan ni dah sampai? Tak tahu kan. On the way tu lagi pelik. Bukan on the way tu lagi pelik. Jadi perbahasan kita ialah bila kata sampai buku lagi itu bermaksud sampai di pangkal buku lagi, sampai ke pangkal siku ke ataupun semua siku. Kerana perkataan ialah ma'a bersama bermaksud basuh siku sekali. Tangan tu sampai ke siku bermaksud siku sekali. Pengayaan berdasarkan pada perbuatan Nabi SAW. Lepas tu disyariahkan, bukan disunahkan, ni diwajibkan belah kanan, lepas tu baru belah kiri. Ada dua tangan kan, basuh kanan dulu baru kiri. Ni pun kita dah biasa, tak apa. Cuma yang bab tertib ni, bab tertib berarti ikut tertib. Nombor 1 buat apa dulu? Tak ada orang basuh kaki dulu kan, basuh muka, tak ada kan. Jadi ikut tertib. Imam Syafi'i mewajibkan tertib ini dan macam tu juga Imam Ahmad. Tetapi lain halnya dengan Imam Malik dan Abu Hanifah. Dia kata tertib tu pun sunat. Sudah. Tertib pun dikata sunat. Kerana tak ada isyarat yang menunjukkan tertib wajib, dikata sunat. Wallahu ta'ala alam lah bab tu. Tapi kita rasa dalam bab ini, dalam qaul Syafi'i menyatakan wajib ikut tertib, kita lebih suka yang tu. Basuh muka dulu, basuh bawah tangan, kepala, kaki. Tak ada tiba-tiba rasa tangan dulu, basuh bawah kepala, basuh kaki, bawah kepala. Yang tu jadi macam tak tahu macam mana kan. Terpulanglah pandangan, tapi saya ingat tak ada orang yang suka. Imam Syafi'i dalam bab ni sikit kita teguh dengan perkara tu. Kemudian, ya, tertib tu kata Imam Syafi'i wajib. Wajib lah tertib tu. Yang bincang dalam bab lain yang wajib senang. Tak ada isu apa benda tu kan.
Saya tak faham, sorry, macam mana? Misalnya mungkin tipe dia tak lama. Kata dia maksudnya. Misal boleh ingat kepada dibuka, membuka, dan dia buat dari semula untuk tertibkan dia punya buku. Dapat pada tertib. Kalau terlupa, ulanglah balik dapat pada tertib. Dia tak dosa sebab tak sengaja, taklah dosa untuk dia. Kalau dia tersalah, dia ulang balik. Okey. Satu benda yang paling penting dalam bab ni yang saya sebut tadi kan, ialah sebenarnya ajar secara praktikal lebih berkesan daripada ajar teori. Osman kan, dia ajar Umran tadi tu, dia ajar cakap ke dia buat daripada depan Umran? Dia buat. Jadi minggu depan saya nak buat sekali kat depan semua pelajar-pelajar akrab. Cara yang Osman buat ni, saya ingat ada satu besen besar ke tak apa kot, supaya tak licak je. Kalau tak ada besen pun letakkan sejadah supaya serap air pun tak apa kan. Sebab saya nak bagi tahu, kalau ikutkan cara wuduk yang Nabi syorkan dan Osman buat ni, sebenarnya kita tak membazir satu gayung pun air. Takkan membazir satu gayung pun tak. Satu gayung pun lebih pada cukup. Bahkan satu botol mineral tu pun terlampau banyak untuk satu wuduk. Terlalu banyak. Spray itu pun spray itu sebenarnya dah memadai dah. Tapi spray itu pun sebenarnya dah banyak berbanding wuduk Nabi SAW. Ya, ada satu orang syekh tu dia ajar wuduk yang berkesan untuk menyamai maksud betapa agama tak suruh membazir air dengan satu botol 500 ml air, bukan 500, yang 250 ml air, dia guna tak sampai suku pun untuk wuduk dia. Kita demo macam mana? Buat demo kat luar tau, bantah Palestin kan, bantah Israel kan, kat sini. Wuduk macam mana? Saya nak tunjukkan wuduk macam mana kat depan ni, dan kita bolehlah sama-sama. Orang perempuan pun sebenarnya tak beza jauh pun cara wuduk yang Nabi buat, tak beza jauh pun. Okey. Jadi dalam konteks dia banyak air, atau air banyak ni salah. Konteks negara yang banyak air, berwuduk dengan banyak air itu taklah sampai berdosa. Tetapi dikhawatiri dia mengabaikan satu tuntutan besar. Dia macam kita cakap pada anak kita, kalau kita nak ajar anak kita ni melentur buluh, biar dia daripada rebung kan. Jadi eloklah wuduk ni kita hayati bab penjimatan sebelum nanti Allah tarik nikmat air, kita dah ready, dah biasa jimat. Akan datang kalau Allah tarik nikmat air ataupun sebulan kena catu air, tak kekok lah nak wuduk sebab dah biasa jimat. Akhir zaman nanti air macam mana? Ada air. Betul. Praktikal dia tunggu akhir zaman nantilah kalau hidup lah kan. Air ke makanan ke apa semua dajal bawa naik kan. Zaman tu kita akan tahu betapa praktikalnya cara nak menjimatkan air. Sebenarnya elok kita praktis jimat-jimat. Jimat-jimat ini ialah sifat satu orang yang soleh. Tak salah nak guna air banyak, tak salah, tetapi eloklah diajar supaya ada unsur penjimatan. Okey, isu yang keduanya ialah mengusap kepala ni. Semua 3 kali. Sampaikan basuh tangan tadi pun 3 kali. Istinsyaq sekali. Tangan 3 kali, muka 3 kali, kepala 3 kali. Tapi yang bab kepala ni, kata dalam hadis Ali ni, dia tak nampak Nabi SAW. Ni Ali lah. Ali sepupu Nabi, merangkap sahabat Nabi yang saleh, yang keempat paling mulia. Dia menyatakan bahawa dalam dia nampak Nabi wuduk semua 3 kali kan. Tapi dekat kepala Nabi, basuh kepala tu nampak sekali saja. Jadi Ali beritahu yang dekat kepala ni sekali je basuhan. Walaupun dah basuh tangan 3 kali, tangan kiri 3 kali, muka 3 kali, kaki 3 kali, tapi kepala ni cukup sekali. Dia tak ada 3 kali kepala. Itu pandangan daripada hadis Ali radhiyallahu an. Jadi Ali kata basuh kepala tu sekali, tak sampai 3 kali. Itu pandangan daripada beliau lah. Tadi kan disyariatkan mengusap kepala, disyariatkan mengusap kepala sekali basuhan sahaja. Kepala ni ada bab khas, sekali je basuhan, tak sampai 3 kali. Namun still lagi dalam konteks khilaf, nak basuh 3 kali pun tak mengapa lah. Tak mengapa.
sekali kepala, pusing telinga pun sekali kan? Telinga tak masuk sebab telinga dah keluar daripada konteks sunat tadi. So telinga pun anggota sunat, bukan anggota wajib. Kepala yang wajib tu sekali basuhan. Kalau nak sunat nak basuh telinga sekali yang sunat, air yang sama basuh telinga sekali. Kan air yang sama, saya cakap air yang sama basuh telinga. Macam air yang sama kita beristinsyaq, air yang sama kita basuh kepala, air yang sama kita basuh telinga. Tapi kadang kita hari macam mana kita buat? Push. Lepas tu air tengah nyala ni. 1, 2, 3. 1. Itu kita confirm air yang membazir dan longkang lagi banyak daripada air wuduk yang digunakan. Kan? Itu sebab ada banyak babak macam ni. Okey. Jadi jangan risau, tak bersih ke tak, wuduk pun nak bersihkan badan. Nak bersih kita mandi. Wuduk pun nak bersihkan badan. Wuduk tu nak mentaati perintah Tuhan. So Tuhan kata jangan bazir. Nak mandi pergilah mandi. Jangan wuduk. Nak mandi pergi mandi guna sabun. Nak wuduk pergi mandi. Okey. Jadi kepala ni ada fuqaha yang sebut sekali basuhan tak sampai 3 kali. Sekali basuhan saja, tapi kalau nak buat 3 kali pun ada khilaf dia, tak pun. Okey. Wajib usap kepala secara mutlak. Namun ulama bersihkan pendapat tentang cara nak basuh kepala tu macam mana. Kebiasaan kita buat ambil air, letak depan sikit kan. Sempurnanya basuh kepala ni ialah dengan cara bahawa sebelum tu ialah yang dikatakan basuh kepala tu semua kepala ke ataupun seperempat ke ataupun depan sahaja ke macam mana? Yang dikatakan basuh kepala tu macam mana? Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad nyatakan bahawa wajib meratakan usapan ke seluruh kepala. Maknanya yang dikatakan basuh kepala itu ialah semua kepala, semua rambut ni, semua kepala tu. Semua tu mesti dibasuh. Tetapi jumhur ulama berpendapat cukup hanya mengusap sebahagian kepala, dan di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i bukan cakap sebahagian tau, bukan sebahagian tu majoriti tak. Kata Imam Syafi'i, mereka yang pendapat wajib mengusap seluruh kepala menafsirkan huruf ba dalam perkataan biru'usikum ialah ba tu ialah penghubung. Okey. Pendapat yang kata wajib basuh seluruh kepala maksudnya ialah mereka berdalilkan perkataan huruf ni. Huruf ba ni ialah ba silah. Silah ni ba penghubung, bermaksud kepala tu semua, bukan sebahagian. Untuk yang kata sebahagian, dikata ba tu ni, ba ni biru'usikum, bi ni ialah tab'id. Tab'id bermaksud sebahagian. Macam min kan, min ada min dari, ada min sebahagian kan. Min yang maksudnya satu daripada dua, daripada sebahagian kan. Tadi kata Imam Syafi'i berpandangan bahawa ba ni ialah ba tam'id, ba sebahagian. Jadi ayat ni bersifat umum dan perlukan penjelasan. Ia kemudian dijelaskan oleh sunnah bahawa mengusap sebahagian kepala sudah memadai. Jadi Imam Syafi'i kata apa? Ni Imam Syafi'i kata apa? Dia kata, okey, sebahagian di sini menurut Abu Hanifah ialah seperempat daripada kepala. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, batasan minima maksud sebahagian itu dapat dikatakan musab sekalipun dengan usapan sehelai rambut ke kepala. Ni pandangan yang dahsyat. Imam Syafi'i kata selai ataupun 3 helai rambut pun dah bermaksud basuh kepala dah. Tapi Abu Hanifah kata maksud basuh kepala itu ialah seperempat. Kalau kepala kita ni kan, seperempat macam mana? Mungkin depan ni lah. Macam rambut macam seperempat kepala. Depan ni seperempat kepala yang atas ni. Kan? Yang belakang ni tak wajib dah. Depan ni je. Bagi Imam Syafi'i, ambil air. Selesai. Bagi dia ialah 1 helai rambut pun dah dikira memadai. Itu pandangan Imam Syafi'i. Sebab yang dikata ba tadi ialah ba tab'id. Ba sebahagian. Sebahagian bermaksud memadai, kena 3 helai, selai dah memadai. Pandangan ini walaupun takkan selai je. Kan, takkan selai je. Tapi pandangan ni bila praktikal dia sebenarnya. Imam Syafi'i nak bagi tahu kepada kita semua kan. Ada tak orang yang dia tak ada rambut, tentu hal lah. Tak sesuatu hal kan. Ada tak orang yang ada keperluan untuk tak buka dia punya sarung kepala ni. Jadi Imam Syafi'i sebab dia ni Arab. Imam Syafi'i orang Arab. Abu Hanifah bukan Arab. Imam Malik bukan Arab.
Imam apa lagi? Ahmad bukan Arab kan? Siapa lagi yang bukan Arab? Abu Hanifah yang bukan Arab. Yang lain semua Arab kan? Imam Syafi'i dia tahu orang Arab ini dia pakai serban yang Igal pakai, serban pakai kan. Orang musim sejuk dia pakai lagi tebal, tutup muka sini sekali dia pakai. Jadi untuk nak buka kepala serban tu setiap kali ambil wuduk itu menyukarkan. Terutama jika sampai musim-musim sejuk. Jadi tak perlu buka. Masuk situ je. Cantik je. So praktikal tak pandangan tu? Praktikal lah. Kita setakat kopiah macam ni, buka je lah negara pun panas kan? Tak je lah. Tapi praktikal juga untuk orang perempuan. Tempat umum, tempat awam yang tak tertutup, perlu buka tudung tak? Tak payah buka tudung lah. Masuk dalam scarf je. Dah memadai lah. Ya, telinga sunat. Tak payah masuk pun tak apa. Susah nak buka. Betul susah nak buka. Yang pertama bagi pin buat apa? Yang kedua, kalau tak pakai pin pun susah nak buka. Jadi daki kanan dah sambung-sambung apa semua kan. Dah tengok cermin siap-siap dah, nak tengok cermin balik. Susah. Jadi sebenarnya pandangan ni sebenarnya ialah rahmat besar kepada seluruh umat sebenarnya. Jadi basuh atas je. Tak perlu sampai lencun basah semua, tak perlu. Basuh atas je. Jadi pandangan ni betul lah. Betul kan? Dia usang dia kan? dia usang. Yang tu pandangan itu bab lain yang akan bincang macam cara nak basuh. Tapi anggota yang nak dibasuh tu macam mana? Dah selesai dah. Anggota tu kata Abu Hanifah 1/4, kata Imam Syafi'i selai rambut depan dah memadai. Dua-dua ada sebab, dua-dua ada relevan macam mana. So Imam Syafi'i dia sebut demikian kerana nak bagi praktikal pada orang yang dah pakai tebal-tebal macam sejuk kan. So praktikal juga. Ya, betul. Boleh. Di satu surau Ar-Rawdah dekat Payung Rumput, surau Jumaat Ar-Rawdah nama dia kan. Saya tak pernah tengok surau lain yang tempat wuduk tu ada dekat kiri kanan surau, dekat dalam dewan surau tu sendiri. Surau tu selesa, dia memudahkan orang yang dah terbapal wuduk kan, tak perlu pergi jauh. Tepi tu pun dah ada pipe, dah boleh wuduk dah. Dia ada cermin kaca sikit, so tak lecak kat tempat nak solat. Ditutup sikit, jadi boleh pergi situ. Kalau kat situ tempat yang open macam tu, orang perempuan nak wuduk pun tak ada masalah. Sebab dah pegang pandangan kaum Syafi'i, tak dalam je lah kan, nak pergi buka tudung buat apa. Dalam je. Jadi dah tengah-tengah dengan kuliah, wuduk dah terbatal, nak terus main isyak, nak terus qamat, tak payah pergi jauh-jauh dah. Di sebelah tu, main wuduk, cara macam tu lah je. Okey. Okey, ni hadis tentang kaedah basuh kepala. Last kali, ini hadis last. Ini cara basuh kepala. Kata Abdullah bin Zaid dalam hadis ini, fi sifatil wudu'in nabi wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbar. Kata Abdullah bin Zaid bahawa tentang cara wuduk Nabi, dia berkata Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka balik. Okey, hadis ni bermaksud ada 3 pendapat tentang kaedah nak basuh kepala ni. Okey, ini basuh yang paling sempurna Tentang anggota basuhan kepala tu dah bincang tadi dah. Paling memadai depan sahaja ataupun separuh, tapi nak buat yang paling sempurna, cara dia macam ni. Kata zahir hadis memulakan dari bahagian depan kepala yang bersebelah dengan batas wajah, lalu usap sampai ke tengkuk, lepas tu kembali balik ke tempat asal. Dimulakan. Maknanya pandangan pertama ni kata mula daripada batas wajah. Wajah kita ialah yang kita nampak kat cermin tu. Depan tu kan tu wajah. Jadi mula daripada atas wajah lah. Air tu basuh daripada atas ni bawa belakang sampai ke tengkuk. Tengkuk ni. Tengkuk bawa depan balik. Macam tu balik. Ya. Tak sebut pula tak lepas. Lepas tak apa, dan penting dia belakang bawa depan balik. Macam tu. Betul lah. Sebab tu dia berikan kelonggaran dalam pelbagai bab. Mendari depan saja. Okey, itu pandangan pertama. Kedua, mulakan daripada belakang kepala pula. Lanjut ke depan. Yang pandangan yang kedua ni dia terbalik.
Pandangan kedua kata daripada belakang. Belakang bawa ke depan, pergi belakang balik. Kan? Okey. Boleh juga kan belakang. Pandangan yang ketiga kata mulakan daripada ubun-ubun. Ubun-ubun bermaksud dahi. Pangkal dahi ni, daripada dahi ni bawa ke belakang sampai habis kepala tu, tak sampai tengkuk. Sampai ke belakang kepala dan kembali semula ke arah depan. Daripada ubun-ubun pada dahi ni bawa ke belakang, depan balik. Beza dengan yang tadi sampai ke tengkuk kan. Kita sampai tengkuk, dia sampai ke habis rambut kepala tu, sampai ke habis kepala, bawa depan balik. Okey. Jadi rata-rata saya tengok masyarakat kita biasa buat yang macam mana? Angkat sikit kopiah macam tu saja kan. Dai lah. Tapi kalau datang awal nak buat semua yang package lengkap tu, dari depan bawa belakang, patah depan balik. Kalau mampu macam tu lah. Kalau tak mampu memadai dengan kaedah-kaedah yang telah pun dirosahkan tadi. Okey, wallahu alam. Jadi minggu depan saya nak buat sekali untuk. Silakan. Boleh. Spray tu bagus. Spray tu satu benda yang bagus saya ingat untuk nak memudahkan banyak urusan dan juga penjimatan air dalam spray tu dia. Okey. Orang yang percaya tu tak salah, tapi yang salah ni ialah mereka biarkan mereka jahil. Membiarkan diri jahil itu yang salah. Mempercayai tak salah sebab dia jahil, tapi yang salah ialah sebab dia biarkan diri dia jahil. Membiarkan jahil itu masalah. Patut dia kena belajar. Agama ini, benda yang gaib ni tak ada siapa yang tahu kecuali Tuhan. Nabi SAW juga diberitahu oleh Jibril tentang perkara yang gaib. Nabi tak tahu apa yang berlaku, yang dulu cerita tak tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kat diri Nabi SAW. Jadi saya tahu kenapa orang kita suka benda-benda macam tu. Sebab apa kakak? Orang kita suka benda-benda macam tu. Dia suka benda-benda yang pelik-pelik, agama ni pelik-pelik dia suka. Sebab apa? Sebab mereka ni tak biasa dengan disiplin ilmu. Mereka sibuk bekerja, sibuk cari rezeki, cari duit kan. So ada benda-benda yang pelik-pelik, yang misteri-misteri kan. Dia suka. Sebab tu majalah Mastika laku dulu. Sebab Mastika laku. Sebab banyak benda yang pelik-pelik. Banyak benda pelik. Dia tak suka dengar kena belajar bahasa Arab, dekat akrab, kena belajar tafsir. Dia tak suka dengar sebab susah. Dah hari biasa nak datang kerja. Yang dia suka dengar apa? Yang dia suka dengar sembahyang 2 rakaat duha pergi syurga. Itu dia suka dengar. Sebab dia sibuk. Dia suka kalau zikir sekian-sekian dapat 5 kali syurga Tuhan. Yang suka dengar macam tu. Dia suka yang pelik-pelik dia suka dengar. Kalau sampai tahap nak kena belajar bahasa Arab balik, nak kena duduk study balik, sibuk, tak sedap. Sebab itu orang kita suka dengar benda pelik-pelik yang misteri-misteri Malaysia akan di apa benda semua kan. Saya dah dengar benda macam tu sejak daripada kecil. Saya dengar dah. Sejak daripada saya kecil, lepas krisis politik negara dulu masa 98 kan, saya dah dengar ada orang cakap tahun depan, tahun 2000 dunia akan bergelap. Tahun 2000 dunia akan, sebab apa? Sebab komputer tak boleh baca kosong-kosong. Dia kata tahun 99 komputer boleh baca, 99, 98. Bila 2000 tu kosong-kosong kan. So komputer tak boleh baca kosong-kosong, semua bergelap. Benda tu saya dengar lama lalu. Sampai sekarang ada je lampu terang. Jadi tak ada benda yang gaib tu, jika ia yang berlaku bukan sebab ramalan ustaz tu. Bukan sebab itu. Ya. Tak ada riwayat. Tak ada riwayat.
Tak ada dalil. Beristighfar, sekali istighfar pun dalam Quran menyebut dah diampunkan semua dosa yang berulang-ulang. Kata Nabi Allah Nuh kepada kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah pada Tuhan. Tuhan boleh ampunkan semua dosa kamu yang berulang-ulang. Ghaffara berarti Allah mengampun dosa berulang-ulang. Bukan ghafur, tapi ghaffar. Ghaffar ni pengampun yang berkerap yang berulang-ulang. Jadi tak betul kalau kata kena istighfar banyak kali. Untuk kalau sejuta dosa kena sejuta kali istighfar. Tak betul macam tu kan. Sekali istighfar Allah beri ampun banyak dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi tentang benda yang pelik-pelik tadi tu saya ingat jangan percaya. Kemudian tentang istighfar tadi tu yang tu ada babnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.